unsur seksual. Cik Megan, apa ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton yang dikasihi sekalian. Saya Mas Ayuni binti Badong, pengacara anda pada hari ini, dan berdirinya saya di sini untuk mengupas sebuah isu yang sering berlaku di negara kita, iaitu isu gangguan seksual terhadap pekerja wanita di Malaysia. Semenjak golongan wanita mula rancak menempatkan diri dalam dunia pekerjaan, isu gangguan seksual juga mula sering diperkatakan dan dikaitkan dengan golongan lemah ini. Gangguan seksual di tempat kerja bukanlah satu fenomena baru, lebih-lebih lagi dalam dunia global hari ini, berikutan semakin ramai kota dalam dunia pekerjaan pada hari ini mula dimonopoli oleh wanita dan tidak mengecewakan apabila dalam beberapa organisasi nisbah pekerja wanita melebihi pekerja lelaki. Berikutan dengan keadaan tersebut, menurut Tengku Dato' Omar dan Maimunah, wanita di seluruh dunia telah menderita akibat masalah gangguan seksual yang tidak diimini dan juga kelakuan seksual yang melampau di tempat kerja. Kaum wanita sentiasa terdedah kepada pelbagai ancaman dan diskriminasi disebabkan oleh perbezaan seksual dan perbezaan lain yang mereka miliki. Masih ramai yang kabur mengenai takrifan konsep gangguan seksual. Ini menyebabkan ada di antara mereka yang tidak menyedari bahawa mereka sebenarnya telah mengalami gangguan seksual di tempat kerja. Secara ringkasnya bolehlah dikatakan bahawa gangguan seksual adalah perbuatan berbau seksual yang bukan berlandaskan sukarela maksa kepada golongan yang dominan di tempat kerja. Gangguan seksual di tempat kerja boleh dibagi kepada dua kategori, iaitu gangguan seksual berbentuk ujian dan juga ancaman. Selain itu, gangguan tersebut juga boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti lisan, bukan lisan, visual, gangguan berbentuk fizikal dan juga dalam bentuk psikologi. Menurut Abdul Rahim, dalam sesuatu keadaan, gangguan seksual yang dialami seseorang mungkin bersifat eksploitasi, diskriminasi, pencabulan hak asasi atau pemaksaan seksual. Isu gangguan seksual di tempat kerja bukanlah isu baru di Malaysia, malah semakin membimbangkan. Walaupun tidak banyak kes yang dilaporkan saban tahun, namun bukanlah bermakna isu ini tidak berlaku di tempat kerja. Masalah gangguan seksual di tempat kerja juga merupakan fenomena negatif yang boleh memberikan kesan buruk kepada pekerja yang menjadi mangsa. Malah jika isu ini diambil ringan dan dibiarkan berlaku secara berleluasa, ia boleh menjejaskan produktiviti dan meningkatkan beban kos kepada organisasi berkenaan. Dalam konteks Malaysia, kelaziman gangguan seksual khususnya menyasarkan wanita telah mencapai tahap yang membimbangkan. Oleh itu, adalah penting untuk menerangkan pelbagai faktor dan kesan yang menyumbang kepada peningkatan kejadian isu ini, khususnya dalam kalangan pekerja wanita di Malaysia. Tanpa melengahkan masa, mari kita terokai apakah antara faktor yang mendorong isu ini berleluasa di negara kita. Dengan itu, saya menjemput saudari Nur Syafiqah untuk mengulas faktor-faktor tersebut dengan lebih mendalam. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Mas Ayuni. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan tujuan saya berdiri di sini pada hari ini terlebih dahulu. Saya, Nur Syafiqah binti Rahman, dan di sini saya akan berbicara tentang faktor-faktor yang mendorong isu gangguan seksual di tempat kerja semakin menjadi bola rakyat di Malaysia. Antara faktor yang telah saya dapati adalah berkaitan dengan pemilikan kuasa. Menurut sumber The Inspirasi, pemilikan kuasa boleh menjadi faktor kepada gangguan seksual. Mengikut teori organisasi pula, struktur organisasi syarikat yang biasanya menempatkan lelaki dalam kedudukan yang lebih berautoriti daripada wanita menyebabkan mereka lebih cenderung untuk menyalahgunakan kuasa mereka untuk melakukan apa sahaja terhadap pekerja bawahannya, terutamanya kepada pekerja wanita mereka. Bukan itu sahaja, sifat lemah wanita yang dipresenting juga merupakan salah satu faktor yang ketara kerana sering disifatkan sebagai jantina yang lebih lemah berbanding lelaki. Isu ini memerlukan perhatian yang serius bagi mengelak daripada terus wujudnya stereotip negatif terhadap wanita. Penemuan mendedahkan bahawa daripada 31,993 individu yang dikaji, sebahagian besar daripada 12,687 responden bersamaan dengan 40% daripada jumlah keseluruhan melaporkan kejadian gangguan seksual dalam bentuk tindakan bukan lisan. Tindakan ini merangkumi tingkah laku seperti merenung, mengkori, menggunakan bahasa badan dan terlibat dalam perbuatan lain yang bertujuan untuk mengganggu dan membuatkan mangsa berasa tidak selesa.
Perbuatan bukan lisan selalunya bersifat lucah atau seksual, menyebabkan mangsa mengalami perasaan tidak menyenangkan dan tekanan emosi. Selain itu, ketidakseimbangan antara pekerja lelaki dan wanita di tempat kerja, di mana lebih ramai pekerja lelaki berbanding wanita di tempat kerja. Ini menyebabkan gangguan seksual berlaku di tempat kerja. Kerana mereka lebih ramai berbanding pekerja wanita, pekerja lelaki tidak takut melakukan gangguan seksual terhadap pekerja wanita. Ketidakseimbangan antara lelaki dan wanita di tempat kerja boleh menyumbangkan kepada risiko gangguan seksual yang lebih tinggi. Faktor seperti perbezaan kuasa, ketidaksetaraan peluang dan budaya syarikat yang menggalakkan peraturan tidak seimbang boleh menjadi punca ini. Ini boleh menyebabkan tindakan atau ucapan yang merendahkan atau tidak senonoh terhadap pekerja wanita menjadi lebih mudah. Di samping itu juga, pengaruh budaya sosial tempat kerja yang menormalisasikan gangguan seksual. Umum mengetahui bahawa pengaruh budaya sosial di tempat kerja yang menormalkan gangguan seksual sering berlaku disebabkan mereka mengekalkan sikap dan tingkah laku yang tidak baik terhadap wanita di tempat kerja mereka. Dalam hal ini, pengaruh budaya sosial yang menormalisasikan gangguan seksual dapat didefinisikan sebagai individu yang meremehkan tingkah laku yang tidak sesuai terhadap seseorang di mana individu tersebut tidak menganggap hal tersebut sebagai isu yang serius. Hal ini secara tidak langsung mewujudkan persekitaran di mana tindakan yang tidak wajar boleh diterima, diabaikan atau dimaafkan. Dalam sesetengah budaya, mungkin terdapat kekurangan kesedaran atau pemahaman tentang perkara yang dianggap sebagai gangguan seksual kerana struktur kuasa dalam hierarki pekerjaan seperti tempat kerja, institusi pendidikan atau organisasi komuniti boleh menyumbang kepada punca terjadinya normalisasi gangguan seksual dalam pemikiran mereka. Akhir sekali, perilaku predator dan sanksi yang lemah. Perkara ini terjadi beberapa faktor seperti adanya ketidaksetaraan gender di masyarakat, kurangnya pengawalan emosi, kelemahan untuk mengendalikan dorongan atau hasrat. Individu yang tidak mampu mengelola emosi negatif seperti frustasi atau kemarahan mungkin cenderung melampiaskan emosi tersebut dengan cara yang tidak sihat, termasuk melalui perilaku predator. Isu ini menimbulkan kebimbangan ramai pihak kerana ianya dapat mengancam keselamatan kalangan wanita yang ingin bekerja di kawasan yang populasinya lebih kepada kalangan lelaki. Sekian, itu sahaja perkongsian daripada saya berkenaan dengan faktor-faktor gangguan seksual di tempat kerja. Terima kasih saya ucapkan atas perkongsian tersebut, Cik Nur Syafiqah. Kita telah pun mengetahui faktor-faktor yang mendorong isu gangguan seksual terhadap pekerja wanita di Malaysia. Persoalannya, apakah kesannya akan berlaku? Oleh itu, saya menjemput saudari Puteri Nur Tasha untuk mengulas perkara tersebut dengan lebih lanjut. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Mas Ayudi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Puteri Natasha binti Nawawi dan beradanya saya di sini untuk mengulas dengan lebih lanjut tentang kesan-kesan yang berlaku terhadap mangsa gangguan seksual di tempat kerja ini. Pertama sekali, gangguan seksual memberi kesan kepada perkembangan kerjaya mangsa. Antaranya adalah terpaksa bertukar tempat kerja, hilangnya peluang peningkatan kerjaya, mengalami ketidakpuasan kerja, rasa terhina dan kurang keyakinan diri, bermasalah dalam hubungan interpersonal dan juga kadang-kadang dipulaukan di tempat kerja. Kajian Ishak dan Lai turut mendapati bahawa semakin banyak pengalaman seseorang individu terhadap gangguan seksual, semakin bertambah tekanan fizikal, psikologi dan emosi yang dihadapi oleh mereka. Kesannya, kepuasan kerja mereka juga akan semakin menurun. Oleh itu, mangsa gangguan seksual memerlukan perlindungan segera supaya tidak lagi terus diancam oleh pelaku. Selain itu, identiti mereka juga perlu dilindungi dan dirahsiakan untuk mengelak stigma daripada organisasi dan komuniti. Selain itu, perkara sebegini sudah tentu akan mengganggu masalah kesihatan fizikal, mental mangsa. Kesan gangguan seksual di tempat kerja terhadap mangsa wanita boleh merangkumi impak fizikal dan mental yang signifikan yang boleh menjejaskan psikologi sekaligus mencalakan kesejahteraan sosial masyarakat, ujar Monalisha dan Azizan. Dari segi kesan fizikal, mangsa mengalami masalah seperti kesihatan yang melibatkan keletihan, sakit kepala dan gangguan tidur. Manakala, dari segi kesan mental, mereka akan mengalami stres, kecemasan, hilang keyakinan diri dan juga mengalami masalah emosi yang lebih serius seperti depresi. Kesemua ini boleh mempengaruhi prestasi kerja dan kualiti hidup secara keseluruhan. Ketidakselesaan di tempat kerja juga merupakan salah satu kesan daripada perbuatan ini.
kesihatan mental, emosional dan fizikal pekerja wanita Malaysia boleh terjejas secara ketara oleh gangguan seksual di tempat kerja. Wanita yang mengalami gangguan seksual mungkin mengalami ketidakselesaan di tempat kerja mereka. Ini boleh menghalang kemajuan kerjaya dan mengganggu hubungan dengan rakan sekerja. Mari kita bincangkan perkara ini secara menyeluruh. Bagi pekerja wanita, gangguan seksual menyebabkan persekitaran kerja yang tidak selesa. Mereka mungkin merasa terancam, malu atau terasing, terutamanya jika pelaku adalah rakan sekerja atau atasan mereka. Ini boleh meresap ke dalam setiap aspek kehidupan di tempat kerja. Selain itu, pekerja wanita yang mengalami gangguan seksual mungkin merasa terancam apabila individu yang melakukan gangguan berada di tempat kerja mereka. Jika pelaku adalah rakan sekerja ataupun atasan, perasaan ini boleh menyebabkan perasaan malu yang mendalam. Bukan itu sahaja, perkara ini juga boleh menjejaskan status pekerja wanita di tempat kerja. Kesan pengaruh budaya sosial yang menormalkan gangguan seksual di tempat kerja akan menjejaskan status pekerja wanita di tempat kerja. Dalam konteks ini, status pekerja wanita di tempat kerja dipengaruhi oleh interaksi kompleks pelbagai faktor di mana budaya dalam organisasi memandang ringan kepentingan hak pekerja wanita dengan sebelah mata. Ini secara tidak langsung akan memberi kesan negatif kepada perkembangan kerjaya wanita, peluang untuk kemajuan dan keseluruhan pengalaman di tempat kerja. Akhir sekali, gangguan hubungan kerja dan kurangnya deteran. Gangguan seksual dapat menjejas hubungan kerja profesional antara pekerja wanita dan rakan sekerja. Ini dapat menciptakan ketidakselesaan, membatasi kolaborasi dan produktiviti di tempat kerja turut terkesan. Bukan itu sahaja, kurangnya deteran yang lemah tidak memberikan ancaman yang cukup serius untuk mencegah orang lain melakukan tindakan yang serupa. Hal ini dapat menciptakan lingkungan di mana perilaku predator merasa bebas beraksi. Sekian ini saja yang dapat saya kongsikan kepada semua berkenaan kesan-kesan yang mendorong isu ini untuk terus berleluasa. Terima kasih saya ucapkan atas perkongsian tersebut Cik Puteri Natasha. Kita telah pun mengetahui kesan-kesan yang akan berlaku berikutan isu gangguan seksual terhadap pekerja wanita di Malaysia. Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaian. Oleh itu, saya menjemput saudari Nur Afrika untuk menyuarakan cadangan yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan isu ini untuk terus berleluasa. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Mas Aini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dan tujuan berdiri di sini pada hari ini terlebih dahulu. Saya Nur Afrika Buku Syahil dan di sini saya akan menyarankan beberapa cadangan terhadap isu gangguan seksual terhadap pekerja wanita di Malaysia. Pertama sekali, mengutip sumber di laman web Ikram, Umi Sawiyah pernah menekankan bahawa gangguan seksual jika berlaku dan dibiarkan secara berleluasa boleh menjejaskan produktiviti, meningkatkan beban kos dan mencemarkan imej organisasi berkenaan. Oleh itu, pihak majikan perlu menyediakan persekitaran pekerja yang bebas diskriminasi dan gangguan kepada pekerja-pekerja mereka. Pihak majikan juga perlu akur dengan kod amalan pencegahan dan pembastian gangguan seksual di tempat kerja yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Sumber Manusia sebagai langkah mencegah, menangani dan membasmi masalah ini. Selain itu, mangsa gangguan seksual perlu memberanikan diri untuk bersuara. Di sebalik tekanan besar yang ditanggung oleh mangsa, masih terdapat kekurangan individu yang mempunyai keberanian untuk melangkah ke hadapan dan mencari perlindungan yang diperlukan. Sebaliknya, mereka bercerita antara satu sama lain, berkongsi pengalaman mereka dan menyimpan rasa marah. Tidak dinafikan, gangguan seksual bukan sahaja menghina mangsa tetapi juga merendahkan maruah mereka. Oleh itu, mangsa haruslah memberanikan diri untuk bersuara tentang gangguan seksual di tempat kerja. Sebagai contoh, melaporkan kepada pihak pengurusan dan pihak berkuasa tentang tragedi yang dialami oleh mangsa. Di samping itu, untuk mengelakkan gangguan seksual yang berlaku terhadap pekerja wanita di tempat kerja adalah penting untuk mewujudkan saluran aduan yang selamat dan mudah diakses. Pekerja wanita mesti mempunyai keyakinan bahawa sebarang aduan yang mereka hadapi akan ditangani dengan serius dan rahsia. Saluran aduan yang selamat di tempat kerja adalah cara penting untuk memastikan pekerja wanita mempunyai keupayaan untuk melaporkan sebarang gangguan seksual kepada majikan tanpa rasa takut atau tekanan. Rahsia adalah salah satu elemen yang paling penting. Pekerja wanita yang membuat aduan harus yakin bahawa nama mereka tidak akan didedahkan kepada orang lain. Proses
aduan harus disusun dengan cara yang memberikan tanggapan segera kepada setiap laporan. Kerana ini memberikan mereka keyakinan untuk berani melaporkan sebarang masalah tanpa takut akan dihukum atau menyebarkan maklumat yang tidak diingini. Dalam meniti arus pemodenan ini, langkah yang harus diambil agar hak pekerja wanita terpelihara dan dihormati adalah peranan pihak pengurusan haruslah bertindak adil serta sama rata dengan semua pekerja demi mewujudkan persekitaran kerja yang inklusif dan menopang. Tindakan tersebut perlu dilakukan supaya semua pihak di tempat kerja menghormati dan memahami tentang adab dan etika dalam bekerja di mana pelecehan seksual adalah perkara yang tidak wajar dilakukan ke atas wanita walaupun dalam bentuk gurauan. Pihak majikan pekerja haruslah menitik berat akan perkara ini kerana mereka yang mempunyai kuasa mestilah bertindak adil dan tegas dalam membalas budaya sosial yang menormalisasikan gangguan seksual di tempat kerja. Dengan berbuat demikian, hal ini secara langsung akan menyebabkan kurangnya gangguan seksual sekiranya majikan mengambil perkara ini dengan serius di mana pekerja lelaki, khususnya yang melanggar undang-undang yang telah ditetapkan oleh majikan, akan diberi tindakan yang sewajarnya, seperti tindakan tata tertib pekerja atau melaporkan mereka kepada pihak polis agar mereka sedar akan perbuatan mereka. Akhir sekali, peningkatan edukasi dan kesedaran di tempat kerja dapat menjadi langkah yang signifikan dalam mengatasi gangguan hubungan kerja dan kurangnya efek deteran terkait dengan gangguan seksual. Hal ini boleh diatasi dengan menggunakan kaedah latihan kesedaran gangguan seksual dengan memberikan latihan khusus tentang gangguan seksual, menekankan jenis perilaku yang tidak dapat diterima, cara untuk melakukannya, dan kesannya terhadap individu dan organisasi. Sekian, ini sahaja yang dapat saya kongsikan kepada semua berkenaan cadangan-cadangan yang boleh mengelakkan isu ini untuk terus berleluasa. Terima kasih saya ucapkan atas perkongsian tersebut, Syed Afrika. Kita telah pun mengetahui apakah cadangan yang boleh diambil untuk mengelakkan isu ini untuk berterusan. Seterusnya, saya menjemput saudara Muhammad Hanif Izzuddin untuk berkongsi maklumat tentang undang-undang di Malaysia berkaitan dengan isu seperti ini. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Mas Ayuni atas peluang yang diberikan untuk saya mengulas dengan lebih lanjut tentang undang-undang di Malaysia berkaitan dengan isu gangguan seksual yang berlaku di Malaysia pada hari ini. Sejak tahun 2000, WCC atau Women Center for Change adalah sebahagian daripada kumpulan tindakan bersama untuk kesaksamaan gender di mana kumpulan ini aktif dalam melobi pelaksanaan undang-undang di Malaysia. Akhirnya, Akta Anti Gangguan Seksual 2022 yang dinantikan telah diluluskan di Dewan Rakyat dan pada Julai 2022 dan diwatakan pada Oktober 2022. Akta tersebut memberikan hak tebus bagi mana-mana individu yang diganggu secara seksual dengan menubuhkan tribunal bagi anti gangguan seksual untuk mendengar aduan tentang gangguan seksual, meningkatkan kesedaran tentang gangguan seksual, mencegah berlakunya gangguan seksual, di mana akta tersebut dikuatkuasakan secara berperingkat bermula Mac 2023. Seterusnya, dengan wujudnya Akta Anti Gangguan Seksual 2022, sekiranya pelaku masih melakukan gangguan seksual pada wanita, mereka boleh disabitkan kesalahan atas kandung kesalahan yang telah ditetapkan seperti berikut. Sebagai contohnya, di bawah Seksyen 344 menjelaskan tentang mencabul muka kehormatan di mana menyerang atau menggunakan kekerasan, jenayah ke atas seseorang dengan niat untuk mencabul kehormatannya, dikenakan tindakan hukuman penjara maksimum 10 tahun atau denda atau sebat atau mana-mana dua daripada hukuman itu. Seterusnya, di bawah Seksyen 355 menjelaskan menyerang atau menggunakan kekerasan jenayah ke atas seseorang dengan niat untuk menjatuhkan kehormatan kecuali didesak dengan bangkitan marah yang serius, dikenakan tindakan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Seterusnya, di bawah Seksyen 377D menjelaskan melanggar kesopanan kepada wanita boleh diberikan tindakan hukuman penjara maksimum 2 tahun. Dan akhir sekali, di bawah Seksyen 509 menjelaskan perkataan atau isyarat dengan niat mengaibkan kehormatan seseorang boleh dikenakan tindakan hukuman penjara maksimum 5 tahun atau denda atau kedua-duanya. Sekian, terima kasih kepada saya. Terima kasih saya ucapkan atas perkongsian tersebut saudara Muhammad Hanif Izzuddin. Tuntasnya, permasalahan gangguan seksual ini memang tidak dapat dielakkan dalam kalangan wanita sekiranya pihak atasan dan juga kaedah pencegahan tidak dilakukan. Isu ini sememangnya dapat menjejas kesihatan mental serta kerjaya mangsa. Lebih-lebih lagi, mereka tidak mendapat sokongan dan juga tidak berani melakukan apa-apa tindakan. Kaum lelaki juga harus memainkan peranan dengan mengelakkan diri
dari melakukan perkara yang dapat mengancam keselamatan kalangan wanita di tempat kerja dengan mengawal emosi dan juga daya keinginan mereka. Justru, perkara ini sememangnya menjadi kebingungan ramai dan harus dicegah agar kalangan wanita dan juga organisasi tidak terkesan dan negara juga akan bebas dari segala jinayah. Sekian, ini sahaja daripada kami. Terima kasih.